Untuk 25 pemain yang telah pun disenaraikan untuk latihan pusat yang akan berlangsung sempena perlawanan kelayakan Piala Dunia Piala Asia di mana kita akan bertemu dengan Kyrgyzstan nanti dan juga Chinese Taipei dalam perlawanan kedua peringkat kumpulan. Tapi apa yang menarik perhatian adalah bila cerita pasal Malaysia lawan Kyrgyzstan ni, Kyrgyzstan ni di ranking ke-97 dunia, Malaysia di ranking ke-137 dunia sekarang. Kali terakhir kita jumpa dengan diorang dekat Stadium Han Jebat pada tahun 2018. Kita kalah 1-0 waktu tu, tak silap aku. Tapi lately, apa yang aku dengar pasal Kyrgyzstan punya team ni, dalam perlawanan-perlawanan sebelum ni, diorang kehilangan 12 pemain utama diorang sebab faktor kecederaan. Dikabarkan semata-mata nak jumpa Malaysia ni dalam group stage, diorang bawa balik rata-rata 12 pemain yang injured ni untuk kembali menyarung jersey kebangsaan dan membawa cabaran kepada Harimau Melaya dekat Stadium Nasional Bukit Jalil nanti. Dikabarkan tiket pun baru 6,000 dijual. Ya, betul. Aku cuma mendoakan keadaan padang yang membantulah untuk player bermain sebab dikatakan, dilaporkan oleh YB Hanayo, Padang dah ready. Yes. Tapi dulu pun benda yang sama kan. 8 November. Dia dah ready kan. Keluar headline. Kali ni aku check berapa hari bulan. Sebab last aku cakap pasal Padang, aku kena bantai. So, so 8 hari bulan November, dah di-update di Instagram kata Padang Padang lebih, dah ready. dah ready. Kita pun jahat. Benda yang kau cakap kita orang clip. Kan? Tapi okey, tak ada masalah. Okey je. Kali ni bagi Ikuan pula kena. Betul, okey. So, apa kata kita up sikit kita punya 25 pemain Harimau Melaya yang dipilih. Sebab benda ni mencetuskan banyak reaksi dekat media sosial. Pertama sekali adalah nama Sumarih yang ada pada nombor 13 tu. Ramai happy dapat tengok Afiq Fazail kembali dalam ke skuad negara. Cuma ramai yang pelik juga kenapa Hong Wan tak ada. Kenapa masih lagi tak ada Syafiq Ahmad yang skor 2 gol itu. Kenapa tak cari someone untuk backup tempat Darren Lock. Pendapat kau, Ikuan, bila kau tengok 25 pemain ni, kau puas hati tak dengan player yang dipilih? Okey, untuk first 11 mungkin berpuas hatilah. Tapi bila kita tengok Kim Panggon punya press conference, dia bagi tahu kriteria untuk memilih player-player dia melalui analisa yang lengkap, melalui form. Macam kau cakap, Ben, player number 13, Sumarih. Season ni Sumarih berapa kali je main, kita boleh bilang dengan kita punya 10 jari ni berapa kali yang dia main, berapa kali di bangku simpanan, berapa kali tak ada dalam skuad langsung. Dan aku rasa tempat Sumarih tu sangat-sangat patut diganti dengan Syafiq Ahmad yang baru je skor 2 gol itu setelah sekian lama. Tak salah aku, Sumarih hanya mencatatkan 38 minit dalam Piala Malaysia. Dalam Liga, tak pasti dia main ke tak. Sebab aku cari dekat website MFL, tak jumpa. Tapi kan TMJ dah cakap, tak ada minit permainan. Untuk play-play JDT ni, diorang punya training ibarat perlawanan kompetitif. Tapi okey, tak ada fine, masuk, betul, tak ada langsung. Okey, fine. Tak ada langsung ada pemain lah. macam Akia apa semua yang still perform. Selagi kau perform, aku rasa tak ada masalah. Tapi macam lately aku tengok even macam Pawi, tak salah aku dia ada 42 minit dalam Liga, dia punya minit permainan, dan perlawanan terakhir kita nampak sebenarnya Pawi dari segi intensity nampak slow. Jadi bukan semua pemain yang boleh diterjemahkan untuk bermain dengan lebih baik. Bagi akulah. Aku rasa player yang bebas daripada kritikan minit permainan ni buat masa sekarang Akia je. Sebab Akia dah buktikan banyak kali walaupun dia kurang minit permainan di peringkat kelab JDT, dia dah buktikan yang dia boleh perform bila National Club. So aku rasa player yang mungkin bebas daripada minit permainan ni Akia je. Tapi pemain-pemain lain bagi aku perlu juga Pawi minit permainan. Lawan Ulsan hari tu Champions League tak ada dalam skuad pun. Dalam bangku simpanan pun tak ada. Faham. Tapi itulah ramai yang mengatakan netizen, dan aku bersetujulah sebab bila kau tengok bahagian kanan negara, sebab itu mungkin tempat yang Sumarih akan main kalau dia diturunkan. Kita dah kuat dekat belah sana kan. Aku rasa benda yang diluahkan yang sangat-sangat kita perlukan adalah seorang natural CDM ataupun central midfielder dekat situ, yang contohnya macam Syamil Kuti yang injured sekarang ni tak boleh main. Mungkin Afiq Fazail adalah jawapannya lah, kita tunggu dan lihat. Tapi kalau kita tengok gameplay JDT pun, Afiq Fazail tidak bermain di situ. Dia bermain di atas sikit daripada. Tapi kalau kau nak, kau boleh suruh dia main peranan tu. Dia tak janggal lah maksud aku kan. Orang cakap pasal Hong Wan lah. Yes. Kan? Sebab memang orang nak Hong Wan pun. Sebab ramai orang cakap Hong Wan ni kemungkinan besar Hong Wan tak ada dalam skuad Kim Panggon sebab cara Kim Panggon main lebih direct, lebih laju. Sebab Hong Wan lebih kepada kontrol, tempo apa semua. Tapi kita kena faham juga pemain macam Hong Wan ni
walaupun cara permainan dia berbeza, Betul. dia seorang pemain yang mungkin boleh adapt. Tapi aku pernah nampak juga Afiq dengan Hong Wan bertukar-tukar position, kira macam hybrid number 6, number 8 jugalah yang boleh dimainkan oleh kedua-dua pemain. So aku faham tak ada Hong Wan tu satu teka-teki bagi aku. Kenapa Feroz Baharudin punya nama pun tak kena petik pun aku berteka-teki juga. Tapi junior style. Junior style because rasanya Kim Panggon tak tahulah dia cakap atau tidak because of dia punya fizikal yang ketinggian. Bila lawan Pak Arab ni dia nak somebody yang ada ketinggian dan fizikal. Tapi junior style pun main tak pun dalam, tak pun salah aku 5 perlawanan je. terakhir dekat Liga Indonesia dia tak main. Betul. Rasanya lah. sekarang ni aku nak hold kejap sebab aku nak ingatkan kepada penonton semua, ini adalah isyarat memanggil untuk kuis BDB. Boleh call kami sekarang untuk peluang anda menjawab soalan-soalan kuis dan memenangi t-shirt eksklusif Suka. Nombor ada tertera dekat bawah tu 0389578463. Call sekarang 0389578463 untuk menang t-shirt eksklusif Suka. Ada 3 soalan, ada tiebreaker. Kalau jawab salah pun still kita akan cuba bagi korang menang. So jangan lupa call sekarang. Kuis akan dikeudarakan sekitar segmen yang ketiga nanti. Kita berbalik kepada pemain-pemain yang diletakkan dalam list menunggu untuk skuad kebangsaan ni. Satu player yang aku nak sentuh dalam list menunggu ni adalah seorang pemain yang diberi gelaran Josko Vadiol Malaysia. Ubaidullah Syamsul. Kenapa Mamat ni? Sebab satu, aku nampak dia perform ketika Terengganu layak ke final Piala Malaysia mengalahkan KL City. Member ni, dia punya keupayaan teknikal ketika bola di kakinya, ketika dari segi defendingnya, semuanya lengkap. Muda 20 tahun, even pembantu jurulatih dengan staf kejurulatihan Terengganu, Ivika, sendiri menyatakan tentang kualiti ada pada pemain ini. So bagi aku kan, kenapa tidak letak satu wildcard player seperti dia? Kalau Azam Azmi Murad boleh masuk dalam national team, kenapa tidak dia disenaraikan juga? Ubaidullah nama dia kan. Dia ni special sikit sebab kalau kita tengok perjalanan dia punya progress dia, kita tak nampak dia terus mencanak naik sebab dia batchnya tak salah dia datang daripada program pembangunan bola sepak NFDP. Tapi rasanya dia bukan pemain yang orang kata paling on top, yang pemain yang 10 terbaik, 20 terbaik. Dia terpaksa pergi ke skuad projek MSN. So itu adalah sebenarnya second tier players. Tapi bila dia pergi situ, dia impress dekat situ dan dia dapat kontrak untuk bersama dengan pasukan TFC. Itu yang cakap special sebab kadang-kadang player ni dia lambat progress tau, dia lambat naik. Tapi sekarang kita dah nampak dia salah seorang, satu dia bertubuh besar, dia tinggi dan dia selesa dengan bola. Dia segala yang apa yang kau nak dalam seorang CB lah. Dan hari tu Piala MFL final pun dia bermain sebagai seorang pemain tengah. Jadi maksudnya kat situ dia selesa dengan bola, dia boleh pegang bola. Seorang pertahanan bagi aku, seorang pertahanan moden lah yang kita nak dalam bola sepak. Sebab dia versatile kan? Dia versatile. Yes. Itu yang menarik dan kadang-kadang bila kau ada player macam ni yang berusia 20 tahun kau bagi dia pendedahan tu sangat penting sebab dia dah pernah mewakili skuad bawah 23 tahun negara di bawah kendalian E. Ella Barasin sebelum ni. So why not? Terutamanya dalam perlawanan-perlawanan kelayakan untuk berada dalam senarai 25. Kita nampak juga tadi nama Hong Wan ada tersenarai dekat situ. Cuma sayanglah player macam Syafiq Ahmad masih lagi tidak diberikan peluang walaupun ada seruan sendiri daripada TMJ. Player macam Hong Wan bila dia dah buat satu bagi aku pengorbanan yang besar lah. Berhijrah daripada Wolves, berhijrah kepada JDT. Dalam dia punya goal, mesti dalam perjalanan karier dia mesti dia nak mencuba untuk bermain untuk national team. Dan aku rasa mungkin kalau aku tengokkan permainan Hong Wan kat JDT, aku rasa personally dia dah ready. Untuk somehow diberikan walaupun bukan starting line up pun, diberikan minit permainan untuk dia punya own experience. Kita ada seorang pemanggil nama dia Amin. Dia pun nak juga luahkan perasaan dia tentang bukan Amin ni. Bukan Amin Fuad. Tak tahulah Amin mana ni. Kita tanya dulu. Amin dari mana Amin? Hai Ben. Hai Amin. Daripada Kuantan. Alright. Amin Kuantan macam kenal lah suara ni. Min. Yang selalu komen kat Facebook tu. Min. Aku nak tanya pendapat kau sendirilah tentang 25 pemain yang disenaraikan ni, tentang harapan kau sendiri untuk Harimau Melaya dalam kelayakan Piala Dunia ni. Okey, kalau ikut pada selection tu rasa okey lah kot sebab dia based on performance semasa dan juga ranking top team lah yang layak pada Piala Malaysia sampai akhir dan juga based on table punya kedudukan kan. Yap.
Tapi cuma satu je lah yang saya kurang macam setuju lah sebab senarai pemain Pahang tu takkan seorang pun tak boleh masuk dalam first team lah. Kenapa ada Sumari yang... tu kan bekas pemain Seri Pahang. Ada sikit lah. Ada sikit lah. Tapi aku faham maksud Ya, kau tapi macam tak nak apa, lah. macam Azam Aziz. Kita nak pihak-pihak cedera. daripada Azam Aziz injured, salah kan? seorang lah daripada Seri Pahang kan. Itulah kan. Sama ada Aguero ke kan. Tapi kalau nak ikutkan Azam Aziz pun still injured kan. Betul. Baru teringat yang dia masih lagi injured. Itulah. Okey. Menyentuh Sebab tak ada tentang dia first choice kan. Betul. Amin, nak tanya kau pasal isu Padang yang tengah kecoh sekarang ni sebab yelah game tiket pun baru 6,000 yang dijual. Kalau kau ada satu pesanan kan untuk fan Malaysia untuk datang serbu Stadium Nasional Bukit Jalil, terutamanya yang ada dekat kawasan Lembah Kelang ni, apa yang kau akan cakap kat diorang? Maksudnya cakap based on penjualan tiket ke based on condition stadium tu, rumput tu? Maksud aku bercakap tentang memberikan sokongan paling padu kepada Malaysia tercinta kita ni. Okey. So, macam biasalah, datanglah ramai dan belilah tiket dan hadiahlah. Macam gitu je. Pemain ke-12. Tak ada Min. Okey, macam ni Min. Kita sentuh tentang corak permainan Harimau Melaya. Apa yang kau suka dan apa yang kau tak suka? Mana yang kita boleh improve? Okey, kalau tak suka, actually dia orang main okey, tapi bila ada macam sikit macam I tak sure lah sama ada pressure ke apa kan. Dia orang boleh buat mistake yang silly-silly itulah, macam perlawanan yang kita tengok dalam pesta bola itu kan. So macam mistake macam tu kena avoid lah, janganlah buat kan. Betul. Itu je lah. Sebab macam mistake tu yang rugikan dia orang. Sebab actually kalau dia orang tak buat mistake tu, at least dia orang ada macam still ada masa untuk buat something lah. Dia cakap kan. Okey. Min, thank you Min. Jangan serik layan BDB. Boleh nak tanya soalan tak? Nak tanya satu soalan je. Boleh, silakan. Tak kira lah. Nak tanya Amin tu Amin ke anybody square ke kan? Saya nak tanya macam mana Arsenal punya rasanya lah. Arsenal boleh pergi jauh tak musim ni? Arsenal dengan keadaan Oi, sekarang. dari topik kau ni bro. Tak apa. Kejap lagi kita akan jawab Min. Terima kasih Min. Jangan serik layan berbulu dengan ben. Okay, Alright? Man. Alright, thank you, steady man. lah Min. Kita cerita Harimau Melaya nak sembang pasal Arsenal. Ui, dah bertumbuh bagai nak gerak lah fan-fan Arsenal ni. Min, pasal Arsenal tu kejap lagi kau jawab. Tapi kita nak sentuh dulu pasal peranan nombor 6 yang macam kau cakap lah tidak betul digunakan oleh disebabkan pace of the game daripada Kim Panggon. Tapi ramai mengatakan even dalam media sosial bahawa kenapa tidak menggunakan player macam Hong Wan, macam Afiq Fazail ataupun Brandon kat position tu instead of kau guna Noalin sekali tak silap aku dalam position tu kan. Nampak bukan sebagai natural position player tersebut. So benda macam tu, even try benda macam Daniel Ting main left back, Corbin Ong main left wing, benda-benda macam tu yang disarankan, dicadangkan oleh netizen ataupun fan-fan bola ni lah. Kau setuju dengan pendekatan tu? Aku rasa untuk kalau dia akan kembali kepada magnitude of the match lah untuk Kim Panggon bereksperimen. Kalau mungkin Malaysia Harimau Melaya control the game ataupun lead the game 2-0, 3-0, mungkin masa yang sesuai untuk eksperimen. Sebab bagi aku Kim Panggon ni bukanlah seorang coach yang dia nak bereksperimen dalam 1-2 position. Dia bagi aku Kim Panggon ni seorang coach yang rigid, and dia memang seorang manager yang nak pemain tu main di position yang player tu selesa. Dia daripada untuk bereksperimen. Mungkin ada match friendly, mungkin itulah masa yang sesuai untuk satu benda yang aku sendiri perhati adalah Shihan. Dia ada keupayaan dengan bola di kaki. Tapi aku jarang nampak dia sebagai sweeper keeper untuk Harimau Melaya. Dan itu buat aku kadang-kadang rasa frustrated ataupun rasa sedikit sayang lah. Sebab dia ada keupayaan bola di kaki tapi dia jarang menjadi seorang sweeper keeper. Mungkin tak tahulah. Mungkin dia perlu membina keyakinan itu dari masa ke semasa. Macam mana Amin? Kau rasa? Itu bukan culture ataupun bukan cara dia bermain. Jadi benda tu kena bermula di JDT dulu sebagai sweeper keeper. Dan di JDT pula JDT sentiasa orang kata mendominasi perlawanan dan sebenarnya dia tak perlu pun melalui orang kata proses ataupun rule tu. Jadi kalau dia tak buat untuk JDT, aku tak rasa dia boleh buat, bukan boleh buat, dia mungkin tak akan buat untuk Harimau Melaya. Tapi again, kita nampak macam Kim Panggon ni
dia bermain direct. Dan kita nampak kadang-kadang sebenarnya Shihan dia tak akan pas kat tepi kiri kanan. Yes. Kadang-kadang dia akan main terus direct je. Long ball. Long ball terus ke atas. Satu lagi benda aku nak sentuh kan pasal Dominic Tan. Sebab aku rasa macam tak fair ke. Macam ramai yang dah mula mengkritik Dominic Tan atas dasar kekalahan kali terakhir dengan Tajikistan. Banyak yang ungkit pasal kesilapan dia, punca kita bolos 2 gol. Hilang persefahaman dan sebagainya. Kau rasa fair tak? Ataupun sebab ramai dah petik kenapa kembalikan trio Badak, Syarul Saad, Kuzaimi PE dengan Dion Cools kan. Kau setuju dengan pendekatan yang Dominic tak patut berada dalam senarai 25 pemain ataupun kalau ikutkan reaction daripada peminat-peminat Harimau Melaya, memang Dominic Tan kita ukur dia melalui permainan yang sebelum ni, 2-3 permainan sebelum ni, persembahan yang kurang meyakinkan. Kita tengok kat Pesta Bola Merdeka, mistake yang dia buat, salah faham dengan Shihan semua. Jadi aku faham kenapa reaksi peminat yang kenapa Dominic Tan masih dalam senarai pemilihan. Tapi mungkin Kim Panggon rasa kalau dia drop terus Dominic Tan, mungkin tidak membantu untuk keyakinan dia sendirilah. Mungkinlah. Tapi salah satu soalan yang perlu ditanya, soalan yang kau tanya tadi, Badak dah kembali. Betul. Lepas tu mungkin aku rasa Badak akan bergandingan dengan Dion Cools lah. Dominic Tan mungkin akan bermain di bangku simpanan. Betul. Ada kemungkinan besar sebab bila kau nampak selection Syarul Saad yang nama dekat situ, tiba-tiba datang keyakinan tu semula kan. Pusat latihan baru, sebab baru ni dalam pelan perancangan untuk fasa kedua F30 punya plan, diumumkan kita akan ada pusat latihan baru dekat Putrajaya, di mana ia adalah sesuatu yang meyakinkan lah untuk bola sepak Malaysia. Selain daripada Road to Doha yang kita tahu untuk fans, dari segi package untuk fans untuk memberikan sokongan, sebab Datuk Amidin sendiri cakap bola sepak tanpa peminat is nothing kan. Dan kita nampak juga, of course, kenapa kita nak buat dekat Stadium Nasional Bukit Jalil is because of itu adalah stadium keramat kita dari segi feel factor. Kau nampak macam mana kat St. James Park, dekat Anfield dan sebagainya, Old Trafford. Kelebihan yang kau dapat dengan fans di belakang kau kan.